Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok tindak balas antara kumpulan 1 dengan gas oksigen. Okey, sebenarnya di behind the scene, kita perlu kumpul gas oksigen dalam balang gas menggunakan kaedah sesaran air. Yang mana kita akan isikan balang gas dengan air. Lepas tu kita akan masukkan gas. Okey, gas akan menolak air keluar daripada balang gas dan akan memenuhi ruang dalam balang gas tu. That's how kita boleh penuhkan balang gas dengan gas oksigen. Langkah pertama adalah kita perlu penuhkan 3 balang gas dengan gas oksigen. Kenapa 3 balang gas? Sebab 1 balang gas untuk litium, 1 untuk natrium dan 1 untuk kalium. Semua tu akan bertindak balas dengan gas oksigen itulah yang dah kita kumpul dalam balang gas seperti dalam video ni. Kemudian kita perlu keluarkan litium daripada botol reagen menggunakan forceps. Tak boleh guna tangan ya, sebab litium ataupun mana-mana logam kumpulan 1 adalah sangat reaktif. Kemudian kita perlu lap minyak parafin daripada permukaan litium menggunakan kertas turas. Bukan tisu, guna kertas turas. Lepas tu kita perlu potong litium kepada saiz yang lebih kecil menggunakan pisau. Kalau tengok untuk litium, kita boleh potong dengan pisau cuma sedikit sukar. Okay? Kita selalu bayangkan logam ni adalah satu yang keras kan? Tapi bukan untuk logam kumpulan 1. Logam kumpulan 1 adalah dikira logam lembut kerana boleh dipotong dengan pisau. Okay, dan juga mereka adalah logam kelabu berkilat. Langkah 5, kita perlu letakkan litium di atas sudu balang gas. Litium yang dah potong kecil tu letak pada sudu balang gas. Kemudian kita nyalakanlah penunuh Bunsen dan kita perlu panaskan litium itu sehingga terbakar. Keluar nyalaan tu baru dikira terbakar. Kat sini kita akan nampak litium adalah terbakar dengan nyalaan berwarna merah. Okey, untuk litium nyalaannya warna merah. Bila dah nampak litium itu terbakar dengan nyalaan warna merah itu, kita terus masukkan dekat dalam balang gas yang berisi gas oksigen tadi. Satu daripada balang gas itulah. Kalau tengok sebenarnya tindak balas ini sangat eksotermik, membebaskan haba yang banyak. Sampaikan sudu balang gas saya itu patah. But anyway, yang kita kena nampak kat situ adalah ada pepejal putih terbentuk. So bila pepejal putih terbentuk bermaksud litium oksida telah terbentuk. Kemudian kita tambah air lah. Kita tambah air ke dalam balang gas itu. Selepas dah tambah air, kita celupkan kertas litmus merah. Okay, dan kita nak tengok apa keputusan kertas litmus tu. Okay, nampak kat sini kertas litmus merah bertukar menjadi biru. Kami sebenarnya buat 3 ujian. So, 1 kertas litmus merah. Yang kedua, kami masukkan penunjuk phenolphthalein. Penunjuk phenolphthalein asalnya tidak berwarna. Bila masuk dalam larutan yang terhasil, dia tukar menjadi merah jambu. Kemudian kami masukkan penunjuk semesta. Penunjuk semesta asalnya warna hijau, tukar jadi warna ungu. Jadi kita tahu larutan yang terhasil adalah bersifat alkali. Dah selesai untuk litium, kita buat pula tindak balas untuk natrium dengan oksigen lah. So sama juga step dia. Masih lagi kita perlu keluarkan natrium daripada botol reagen yang mengandungi minyak parafin ini. Kemudian kita perlu lap natrium itu menggunakan kertas turas dan kita potong kepada saiz yang lebih kecil. So kalau kat sini bila tengok, saya lebih mudah nak potong natrium itu sebab bila menuruni kumpulan, logam alkali menjadi semakin lembut. Dan kat sini kita memang nampak clear permukaan natrium itu adalah berwarna kelabu dan berkilat. Warna dia kelabu dan berkilat. Okey. Kemudian kita teruskan, kita letakkan natrium yang telah dipotong tadi di atas sudu balang gas. Kemudian kita panaskan natrium itu sehingga terbakar sama macam litium tadi.
Okey, kalau kita perhatikan kat sini, natrium terbakar dengan nyalaan berwarna kuning. Tu berbeza. Tadi litium terbakar dengan nyalaan merah, yang natrium dengan nyalaan kuning. Okey, boleh nampak kat sini nyalaan berwarna kuning. Sama juga seperti litium tadi, hasil yang terbentuk tu adalah satu pepejal putih. So pepejal putih tu adalah natrium oksida lah. Kemudian kita tambah air. Okey, so natrium oksida tu bila bertindak balas dengan air akan menghasilkan natrium hidroksida sebenarnya. Sebab itu bila kita masukkan kertas litmus merah, kertas litmus merah itu akan bertukar menjadi biru sebab natrium hidroksida adalah bersifat alkali. Sama juga kalau kita masukkan penunjuk phenolphthalein yang asalnya tidak berwarna, dia tukar menjadi merah jambu sebab natrium hidroksida adalah bersifat alkali. Yang ketiga, kita guna penunjuk semesta yang asalnya berwarna hijau, dia tukar menjadi ungu. Samalah, sebabnya satu sahaja, sebab hasil yang terbentuk iaitu natrium hidroksida itu adalah bersifat alkali. Sekarang kita ulang eksperimen ini menggunakan kalium pula. Kalau perasan kalium ini dia tenggelam dalam minyak parafin berbanding litium dengan natrium tadi yang terapung di permukaan minyak parafin. So menunjukkan kalium lebih tumpat daripada dua logam yang sebelum dia lah. Okey, ketumpatan bagi logam alkali bertambah apabila menuruni kumpulan. Okey, langkah pertama kita keluarkan kalium daripada botol reagen yang mengandungi minyak parafin menggunakan forceps. Okey, kita letakkan di atas kertas turas. Disebabkan kalium ini lebih reaktif, saya sengaja potong saiz dia lebih kecil. So nanti nampak macam tindak balas dia tak berapa nak reaktif. Sebenarnya dia paling reaktif antara ketiga-tiga logam alkali yang kita guna sepanjang eksperimen ini. Okey. Dan kalau tengok bila saya nak potong kalium ini lebih mudah, cepat je. Sebab kalium adalah paling lembut antara ketiga-tiga logam alkali yang kita guna dalam eksperimen ini. Dan memang saya guna saiz yang sangat kecil lah untuk kalium. So kita letakkan kalium di atas sudu balang gas. Kemudian kita panaskan kalium sehingga terbakar. Okey, dan bila tengok kat sini, kalium terbakar dengan nyalaan berwarna ungu. Ungu. Okey, tu. Ni maksud saya, nampak macam sekejap saja tindak balas tu berlaku. Macam cepat je habis kan. Tapi sebenarnya dia sangat reaktif lah. Okey. Kemudian kita tambah air supaya kita nak pepejal putih yang terhasil itu bertindak balas dengan air tu membentuk satu larutan lah. Dalam kes ini pepejal putih tu adalah kalium oksida. Bertindak balas dengan air akan menghasilkan kalium hidroksida. Okey, dan kemudian kita letaklah kertas litmus merah tu. Sebenarnya ada tukar warna tu ya. Saya tak tahu lah awak nampak ke tidak, dia tukar jadi warna biru tu. Okey, kemudian kita tambah phenolphthalein 3 titis. Daripada tidak berwarna tukar jadi merah jambu. Dan akhir sekali kita masukkan penunjuk semesta yang asalnya berwarna hijau bertukar menjadi ungu. So menunjukkan kalium hidroksida yang terhasil itu adalah bersifat alkali. Dan kalau tengok pada sudu balang gas tu sebenarnya ada pepejal putih tu kalau tengok betul-betul lah. Cuma nampak macam kuning sebabnya dah lama sudu balang gas ni. Okey, itu sahaja untuk eksperimen pada kali ini. Sekian, terima kasih.